أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia rahmat dan kasih-Nya yang mengizinkan kita dapat bersama-sama menunaikan salat fardu subuh berjamaah sebagaimana tuntutan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga dapat kita menduduki sebentar sebuah majlis yang mulia. Mudah-mudahan diberikan keberkatan daripada Allah dan dikira sebagai amal kebajikan, ibadah kehidupan dunia dan juga akhirat kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada pagi ini kita akan menyambung semula pengajian kita dengan kitab Jauhar wal Mawhub wa Munabbihatul Qulub pada muka surat yang ke-40 pada perenggan hadis. Bismillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa amara Allah ta'ala الكرام الكاتبين أن يكتبوا في ديوانه 400 حسنة. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada daripada hamba yang berkata ia Bismillahirrahmanirrahim melainkan menyuruh Allah akan malaikat kiraman katibin bahawa menyurat mereka itu di dalam suratan amalnya 400 kebajikan. Allah Subhanahu wa taala akan mencatatkan melalui perintahnya kepada malaikat penjaga, malaikat yang mana menulis kepada amalan yang baik atau amalan yang buruk, atau dipanggil sebagai kiraman katibin ataupun raqib atid. Maka malaikat inilah yang ditugaskan mencatat amalan-amalan baik dan buruk. Jadi bagi yang membaca Bismillahirrahmanirrahim satu kali, maka Allah Ta'ala mencatatkan baginya 400 kebajikan. 400 kebajikan ni bukan makna 400 pahala. Tak. 400 kebajikan ni makna kata 400 perbuatan yang baik. Kalau dia bersedekah RM1,000 satu kebajikan, pahala wallahu alam. Kemudian dia pergi masuk masjid, dia langkah kaki kanan, satu kebajikan. Baca bismillah, satu lagi kebajikan. Solat 2 rakaat, satu lagi kebajikan. Nampak? Perbuatan-perbuatan dan amalan yang baik. Tetapi dengan membaca bismillah, beriktikadkan kepada Allah, maka dikurniakan kepada dia sebanyak 400 kebajikan. Dan seperti mana yang saya maklumkan pada minggu yang lepas, iaitulah sedikit sebanyak apakah yang dimaklumkan oleh pengarang berkenaan dengan Bismillahirrahmanirrahim ini. Ada 3 nama daripada sekalian nama Allah yang mulia. Yang pertama adalah kalimah Allah, Alif Lam Lam Ha. Kalimah Allah ini adalah satu kalimah yang mana kata Syekh Al-Shanqiti, ini adalah kalimah yang paling agung, dan segala kalimah-kalimah yang mulia, inilah kalimah yang terpaling mulia. Dan dalam sekalian ribu-ribu nama Allah, dalam Quran sebut 99, dalam syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 99 nama yang wajib kita ketahui. Macam Rasul ada 25 juga, tak ada ratus ribu Nabi dan Rasul. Tetapi bila mana diwajibkan kita untuk tahu dan beriman, Allah Ta'ala syariatkan 25 saja.
Malaikat ada 10. Adakah cuma 10? Tidak. Yang wajib kita beriman dan kita ketahui ada 10 yang ditugaskan kepada apa-apa sahaja yang diperintahkan oleh Allah. Jadi nama-nama Allah ini ada ribu. Tetapi yang wajib kita beriman dan kita tahu ada 99. Jadi dalam sekalian ribu-ribu nama Allah dan sekalian nama-nama yang ada, khas untuk Allah Ta'ala dan tak boleh diletak kepada yang lain daripada Allah adalah kalimah Allah. Itu adalah kalimah yang paling mulia, kalimah yang paling besar. Disebutkan sebagai Al-Kalimatul Lafzul Jalalah. Kalimah Lafzul Jalalah. Satu kalimah yang paling besar sekali, yang paling sempurna sekali, yang paling cantik sekali. Dan kepada perkataan Ar-Rahman, katanya Syekh Al-Shanqiti, kalimah Ar-Rahman ini membawa kepada rahmah. Dari sudut balaghahnya, Ar-Rahman dengan Ar-Rahim ni berasal daripada perkataan rahmah yang membawa kepada rahmat ataupun kasih daripada Allah. Tetapi Ar-Rahman ini adalah satu rahmat yang paling besar dan paling luas, mencakupi semua golongan, semua ciptaannya, termasuklah haiwan, termasuklah tumbuh-tumbuhan, termasuklah orang munafik, termasuklah orang fasik, termasuklah orang kafir. Ni Ar-Rahman, kasih Allah yang paling luas sekali. Jadi kalau kita tanya kenapa orang kafir ni tak nyembah Allah Ta'ala pun, tapi makan dia cukup. Binatang ni bukan kena semayang pun, tapi rezekinya ada. Bahkan kalau kata binatang ni dia makan sampah, dia tak sakit perut serupa kita. Tu kasih daripada Allah. Maka ini yang disebut sebagai kasih Ar-Rahman, satu bentuk rahmat dan kasih Allah yang paling besar sekali, yang maha luas. Jadi kalau kita nak minta kepada Allah, boleh kita menyebutkan Ar-Rahman sebelum kita berdoa. Ya Rahman, kurniakanlah kepada aku. Kita menyebut nama Allah yang Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahim membawa kepada rahmah juga, tetapi rahmah ini lebih tertumpu dan khusus kepada orang-orang Islam, orang-orang mukmin. Bukan orang Islam secara syumul, tak. Orang Islam yang mukmin, yang mana pada kasih Ar-Rahim ini sedikit di dunia, banyak di akhirat. Kalau kasih Ar-Rahman banyak di dunia, sikit di akhirat. Jadi Ar-Rahim ini adalah satu bentuk kasih khusus Allah kepada orang-orang yang beriman. Dalil lagi kita khabar. Ni kita khabarkan pendapat ulama dulu, yaknilah Syekh Al-Shanqiti berkenaan dengan Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi Allah itu adalah satu bentuk kalimah nama yang paling mulia. Ar-Rahim adalah Ar-Rahman adalah bentuk rahmat dan Allah Ta'ala yang paling luas sekali, merangkumi semua jenis makhluk. Dan yang Ar-Rahim adalah rahmat Allah Ta'ala yang khas kepada orang-orang yang beriman saja, terutama pada hari akhirat. Sebab pada hari akhirat ni Allah Ta'ala menunjukkan kesombongan, menunjukkan kemurkaan yang paling besar. Jadi kasih Allah pada hari akhirat ni kurang. Dia tak macam di dunia. Di dunia ni dia tak sembah Allah Ta'ala pun Allah cukupkan keperluan dia. Tapi di akhirat jangan buat main. Memang Allah Ta'ala buat tak peduli saja. Hanya Allah Ta'ala akan melayani kepada orang-orang yang beriman. Itu yang dimaknakan oleh pengarang 3 nama Allah daripada segala nama yang mulia. Dan kenapa nama Ar-Rahman Ar-Rahim ini juga mulia? Sebab dia adalah nama-nama yang paling banyak disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, surah Al-Fatihah contohnya. Baik. Jadi kalau kita nak mendapatkan banyak amalan-amalan kebajikan, bacalah berbanyak-banyak Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala Bismillahirrahmanirrahim marratan lam yabqa min dhunubihi dharrah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berkata Bismillahirrahmanirrahim sekali, maka tiada tinggal daripada yang dosanya kadar semut yang kecil jua pun daripada yang dosa kecil. Bukan sekadar
mendapatkan kebajikan daripada Allah, namun hanya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim di dalam setiap amalan, setiap perbuatan. Nak iron baju, bismillah. Nak tekan minyak, bismillah. Nak buka rehal, bismillah. Buka kitab, bismillah. Tutup kitab, alhamdulillah. Sebut nama Allah setiap kali melakukan sesuatu, dan sesudah melakukan sesuatu diampunkan oleh Allah akan dosanya yang kecil-kecil. Adapun dosa yang besar, kena semayang. Kena semayang untuk menghapuskan dosa yang besar. Adakah syaratnya wajib usalli sunnatan taubati? Tak wajib. Hanya contoh, katalah dia nak solat taubat, tapi dalam masa yang sama dia rasa nak solat tahajud, dalam masa yang sama dia rasa nak solat hajat, dalam masa yang sama dia rasa nak solat witir. Jadi dia rasa macam mana ni, banyak sangat semayang ni, lutut tak apa kuat dah contohnya. Maka dengan dia solat sunat tahajud, usalli sunnatan tahajud contohnya, tapi dalam hati dia asbab daripada solat ini adalah kerana dia nak bertaubat, kerana dia nak minta ampun, maka dia dikirakan sebagai solat taubat. Tu mudahnya solat taubat. Kalau contoh tadi masuk masjid, niat nak solat taubat dulu, ingatkan masuk subuh 6-10 minit contohnya, rupa-rupa pukul 6. Jadi dia sampai pukul 6 tu, tok bila Allah dah azan dah, maka dia rasa Allah tak sempat nak buat tahajud, tak sempat nak taubat. Maka dia semayang 2 rakaat. Dia kata, sagi nak kena semayang tahiyatul masjid pula, ada nak semayang solat sunat fajar pula. Macam mana nak gabung? Tu kelebihan umat Nabi Muhammad. Pada sebahagian ibadah boleh gabung. Jadi dia masuk saja, dia nak solat sunat fajar. Sebab apa? Bila dah azan. Maka solat sunat fajar ni dengan solat sunat taubat, dengan solat sunat tahiyatul masjid gabung sekali. Bukan niat tu gabung, tak. Qasad saja. Qasad tu makna kata kita semayang tu, samping kita solat sunat fajar, kita juga menunaikan solat hormat kepada masuk masjid, iaitu tahiyatul masjid. Dan dalam masa yang sama kita rasa nak minta ampun dan taubat kepada Allah. Jadi niat solat dia usalli sunnatan qabliyah subuh contohnya, tapi pahala yang dia dapat qabliyah subuh pun dapat, tahiyatul masjid pun dapat, bertaubat kepada Allah pun dapat. Itu mudahnya kita nak beribadah kepada Allah. Tapi bukan semua boleh gabung. Tengok keadaan. Di antara yang boleh gabung-gabung ni adalah amalan-amalan yang sunat saja. Yang fardu jangan gabung. Contohnya, dia ni nak solat fardu subuh, tapi dalam masa yang sama dia nak solat tahajud juga. Itu tak boleh lah. Kerana telah luput padanya waktu tahajud. Waktu tahajud ni solat malam, bukan solat pagi. Tiba-tiba dia semayang subuh, niat dengan tahajud sekali, tak kena. Tapi kalau kata dia ni nak solat sunat tahiyatul masjid, tapi semayang start dah. Contoh imam baca qunut dan sebagainya. Jadi dia masuk-masuk ni nak tahiyatul masjid ke terus semayang? Terus semayang je lah. Maka kira sekali tak tahiyatul masjid? Kiralah. Sebab Nabi kata, bila mana masuk masjid, jangan duduk selagi tak solat 2 rakaat, ataupun dikiaskan kepada semayang. Maka dengan dia masuk-masuk terus semayang, dia semayang subuh, dan dalam masa yang sama dia juga menghormati masjid. Tu boleh. Kalau contoh dia solat, kalau dia puasa, dia ni dulu masa muda jahat sungguh. Dia ni masa muda nakai, tinggal puasa, tinggal semayang dan sebagainya. Jadi dia pun mengamalkan puasa Nabi Daud AS selang sehari. Dia puasa selang sehari. Kebetulan dalam selang sehari itu jatuh hari Isnin, jatuh hari Khamis. Maka di situ dia dapat 2 ganjaran. Satu, dia dapat ganjaran pahala dia qada puasa dia. Yang kedua, dia dapat ganjaran puasa sunat Isnin Khamis. Tu. Pada amalan-amalan yang sunat boleh dapat kebajikan yang bersekalian lah kita kata. Maka dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, bukan sekadar boleh tambah amalan dan kebajikan, tetapi juga Allah Ta'ala mengampunkan pada dosa-dosanya, yaknilah daripada yang kecil-kecil.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kataba bismillahirrahmanirrahim. Man kataba ni makna kata barang siapa yang menulis. Yang menulis bismillahirrahmanirrahim. Fajawwada ta'ziman lillahi ghufiralah man taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mana menyurat ataupun menulis bismillahirrahmanirrahim, maka mengelok ia, yakni akan suratannya, bila mana nak menulis sesuatu, sama ada nak tulis nota, nak tulis surat, nak tulis peringatan, nak tulis apa saja, maka sunat kita tulis bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Rasulullah pun bila mana pegawai penulisnya nak tulis bismillah, nak tulis surat, Rasulullah suruh tulis bismillahirrahmanirrahim. Buktinya adalah ketika mana perjanjian yang kita panggil sebagai perjanjian Hudaibiyah. Orang kafir ni dia tak iktiraf dua benda dalam surat Rasulullah. Yang pertamanya, dia tidak mengiktiraf bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, dia tidak mengiktiraf surat dari Rasulullah. Dia tak iktiraf perkataan Rasulullah. Maka ketika itu Sayyidina Ali tak mau tulis lah. Bukan Sayyidina Ali. Betul lah, Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tak mau tulis dah surat tu. Maka Rasulullah kata, kalau begitu bagi sini. Bagi sini, kamu tunjuk dekat aku kat mana aku nak tulis, apa yang perlu aku tulis. Sampai begitu Rasulullah mengalah ketika perjanjian Hudaibiyah. Mereka tak nak perkataan bismillah dan mereka tak nak perkataan Rasulullah. Tulis dekat sini, tulis dekat situ dari Muhammad. Mereka tak nak Rasulullah. Mereka kata, kami bukan iktiraf kamu sebagai Rasulullah. Itu jahat orang kafir ketika itu. Tapi wakil kepada orang kafir itu pun yang dalam perjanjian Hudaibiyah tu akhirnya masuk Islam juga. Itu kasih rahmat daripada Allah Ta'ala. Maka bila mana kita menuliskan pada satu-satu surat, maka sunat dituliskan bismillah, bermakna kita mengelokkan pada tulisan kita. Kerana apa? Sebabnya membesarkan, disebutkan sebagai ta'ziman, membesarkan, mengagungkan. Itu makna ta'zim. Yang mana nama Allah itu diagungkan, maka nescaya diampunkan baginya barang yang terdahulu pada dosanya, dosa-dosa yang lepas. Allah Ta'ala ampun, dan pada dosa yang terkemudiannya. Allah Ta'ala nak ampun dosa ni, kita tak bolehlah pula dosa yang mana satu. Tu kehendak Allah, tu hak Allah nak ampun dosa yang mana. Tanggungjawab kita adalah meminta ampun kepada Allah. Minta ampun banyak kali. Jadi bila mana dibahaskan berkenaan dengan rahmah, kan Ar-Rahman dan ada Ar-Rahim. Ar-Rahman mencakupi pada semua makhluk, dan Ar-Rahim dikhaskan bagi orang yang beriman sahaja. Itu sebab kenapa bila mana membaca akan dia diampunkan dosa dan diberikan pahala kebajikan. Siapa yang kata bahawa mana satu Ar-Rahman, mana satu Ar-Rahim ni, yang kabarkan adalah Ibnu Katsir. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ada menyebutkan berkenaan dengan Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Ar-Rahman ni lebih kepada keduniaan, akhirat pun ada. Tapi Ar-Rahim lebih kepada akhirat dan dunia pun ada juga. Di antara dalil-dalilnya adalah Ar-Rahman merujuk kepada kebesaran keluasan rahmat Allah, adalah seperti tsummastawa 'alal 'arsy Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Yaknilah dalam surah Furqan ayat 59 dan juga di dalam surah Toha ayat yang ke-5. Ini adalah satu bentuk dalil menunjukkan keluasan dan kebesaran pada rahmatnya Ar-Rahman. Tetapi kalau kepada rahmat Ar-Rahim, Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-43. Apa kata Allah? Wa kana bil mu'minina rahima. Allah Ta'ala itu maha pemberi rahmat hanya kepada orang yang beriman. Yaknilah orang mukmin saja. Itulah rahim Allah kepada orang mukmin, disebutkan sebagai rahimah. Rahimah yang juga merujuk kepada perkataan rahmat. Jadi bila mana dikhususkan hanya pada orang yang beriman, hanya pada orang yang mukmin, maka kita kena kejar kepada Ar-Rahim. Sebab Ar-Rahim ni lebih istimewa daripada
Ar-Rahman. Bukan kata kalau begitu tak payah pakai Ar-Rahman. Tak. Nanti boleh jadi kafir pula. Tak mengiktiraf nama Ar-Rahman. Tetapi kita nak mengejar kasih Ar-Rahim. Dua-dua tu nama Allah. Tetapi yang dikhaskan kepada orang-orang yang beriman sahaja. Dan kepada kasih Ar-Rahman ni dinukilkan lagi oleh Ibnu Katsir. Dia kata Ar-Rahman ini kalau kita tak minta pun dia bagi, kita minta pun dia bagi. Ni kasih Ar-Rahman. Di antara Ar-Rahman ini adalah sebahagian daripada kita kadang-kadang tak minta pun, cuma teringin. Katalah hari ni hari Ahad, satgi ada kenduri kahwin, maka teringin kata nak makan nasi tomato ayam masak merah. Jemu dah kata makan nasi minyak ni, terasa nak nasi tomato. Tak doa pun pada Allah, tak minta pun, cumanya berhajat dalam hati. Terasa kata kalau dapat nasi tomato ayam masak merah ni sedap juga rasanya. Maka Allah Ta'ala yang maha mendengar dan maha kuasa mentakdirkan, memang sungguh tuan rumah pula dia nak order nasi minyak, tapi kebetulan keteri nasi minyak tu kata minyak habis, maka dia kata tomato banyak, kita masak nasi tomato contoh. Maka tuan rumah ni dia kata tak apalah, nasi tomato pun tomato lah. Tuan rumah ni dia dok rasa kata macam aduh tak dapat aku order nasi minyak. Dia rasa macam rendah, dia rasa macam rugilah. Tapi rupa-rupanya rahman Allah, Rahman Allah kepada orang yang lain. Rahman Allah kepada si pekenduri ada juga nasi walaupun nasi tomato, dan pahala dan kepada Ar-Rahman orang yang berhajat, yaknilah dia tak doa tapi dia teringin. Tapi kalau Ar-Rahim, dia merujuk kepada satu hadis baginda Nabi SAW yang mana diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana kasih Ar-Rahim Allah ini, kata Rasulullah SAW, orang yang beriman kalau dia tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan murka kepada dia. Jangan main-main. Kalau kasih Ar-Rahman awak tak minta, Allah boleh bagi. Nah, orang kafir bukan minta dengan Allah Ta'ala, minta dengan siapa-siapa tu, entah pahala mana dia minta. Bagi dia kaya lah, bagi dia makan lah, bagi dia sihat lah. Orang India dan sebagainya nak menyembah di bagian tokong tu, ada Tuhan hujan, ada Tuhan panas, ada Tuhan ini, ada Tuhan ini. Macam-macam dia minta, bukan dengan Allah Ta'ala. Tapi yang dia minta tu Allah bagi juga. Tu Ar-Rahman. Tapi kepada orang beriman ni Allah cukup murka kalau dia tak minta. Sebab apa? Sebab yang orang kafir tak minta pun Allah bagi. Tiba-tiba awak orang beriman kata bertakwa pada Allah tapi tak nak minta dengan Allah. Orang yang tak nak minta dengan Allah ni orang yang sombong. Orang yang bongkak dengan Allah. Orang yang rasa dia lebih sikit. Jadi jangan pernah rasa kita tak nak meminta dengan Allah ataupun rasa segan nak minta dengan Allah. Tak payah. Kita minta lagi dan lagi dan lagi, kerana Allah Ta'ala itu maha kaya, maha luas dia punya ganjaran-ganjarannya. Itu sebab kenapa baca bismillah hanya dengan Ar-Rahman, dengan Ar-Rahim banyak ganjarannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza kataba ahadukum bismillahirrahmanirrahim falyamdudir rahman. Falyamdudi ini makna kata dia menyempurnakan. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila menyurat seseorang daripada kamu akan bismillahirrahmanirrahim, maka hendaklah memanjang akan kalimah Ar-Rahim, yakni segala hurufnya serta mengelakkan dia. Sebab apa? Nak memuliakan tadi itulah kalimah Ar-Rahim, mengelakkan pada kalimah Ar-Rahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha subhanahu wa ta'ala zayyana as-samaa'a bil kawakib wa zayyana al-malaa'ikah bi Jibril wa zayyana al-jannah wa zayyana al-jannati bi huri wal qusur wa zayyana al-anbiya'a bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa zayyana al-ayyama bi yaumil jumu'ah wa zayyana al-layaliya bi lailil qadar wa zayyana ash-shuhuri bi shahri ramadan wa zayyana al-masajida bil ka'bah wa zayyana al-kutuba bil Quran wa zayyana al-Qur'ana bi bismillahirrahmanirrahim. Yang ini disebutkan dalam sebuah hadis berkenaan dengan dihiasi akan 10 perkara dengan 10 perkara. Apa yang Allah Ta'ala hiaskan?
Nah, yang Allah Ta'ala hiaskan adalah yang pertama sekali, kata Nabi SAW adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghias akan langit itu dengan kawakib. Apakah itu kawakib? Kawakib ni kata asal dia sebenarnya ataupun sebut dalam surah Yusuf kaukaba. Jadi makna kawakib ni sebenarnya bintang-bintang. Kalau nak buh nama anak kawakib pun boleh, tak ada masalah. Ada sebahagian orang dia buh nama anak dia kawakib, tapi perempuan lah punya nama, bukan orang lelaki punya nama, yang bermakna pada bintang-bintang. Jadi dalam Quran ni menyebutkan banyak istilah berkenaan dengan bintang, bukan kawakib saja. Kalau baca Quran tiba-tiba jumpa perkataan an-najmi, pun makna pada bintang, ataupun al-masabih, al-kawakib, at-tariq. At-tariq ni bintang yang membawa kepada haluan. Sebab tariq ni maksud dia jalan. Dan juga al-buruj dan juga al-khunnas. Jadi banyak berkenaan dengan makna-makna kawakib. Tapi bila mana ditafsirkan, kenapa Allah Ta'ala guna perkataan kawakib? Sebab kawakib ni membawa kepada makna bintang-bintang yang bertujuan untuk menghiasi langit. Itu maknanya bila mana kita baca di dalam tafsir tematik. Jadi bila mana kita tunjukkan kepada penghias dalam ini sebagai kawakib, maknanya Allah Ta'ala nak menerangkan bahawa dihiaskan langit itu dengan bintang-bintang yang cantik, yaknilah matahari dan bulan dan bintang. Dan seterusnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghiasi pula akan malaikat dengan malaikat Jibril alaihissalam. Kesempurnaan kepada para malaikat adalah malaikat Jibril. Dan Allah Ta'ala hiaskan pula syurga. Syurga ni cantik dah, tapi Allah Ta'ala mencantikkan lagi, menghiaskan lagi, memperelokkan lagi dengan anak bidadari. Bukan anak bidadari kata bidadari ni beranak, tak. Anak bidadari ni maknanya bidadari-bidadari yang muda-muda, yang cantik-cantik jelita, yang elok-elok rupa parasnya. Tu makna di sini. Dan mahligai dan menghiasi. Dan mahligai ni adalah rumah-rumah yang besar-besar, istana-istana di dalam syurga. Seterusnya Allah Ta'ala juga menghiaskan para anbiya itu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni bukan sekadar kita kata apa, penghias pada segala anbiya. Rasulullah ini adalah ketua pada sekalian manusia. Manusia daripada zaman Nabi Adam alaihissalam sampailah bayi yang terakhir. Ketua pada segala manusia di akhirat kelak adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara manusia yang paling mulia daripada zaman Nabi Adam sampailah bayi yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah manusia yang paling mulia, yang paling agung, yang paling pandai, yang paling sempurna pada sekalian manusia. Dan menghiasi akan segala hari, yang itulah hari Jumaat. Hari Jumaat sebagai satu bentuk penghiasan kepada hari-hari yang lain, ataupun dipanggil sebagai Sayyidul Ayyam, tuan kepada sekalian hari, penghulu pada sekalian hari. Dan Allah Ta'ala menghiaskan juga akan segala malam dengan malam Lailatul Qadar, dan menghiasi akan segala bulan dengan bulan Ramadan, dan menghiasi akan segala masjid itu dengan Kaabah, dan menghiasi segala kitab itu dengan Al-Quran. Al-Quran ini ada semua, Zabur, Injil, Taurat, dan juga Zabur, Injil, Taurat ini, dan juga suhuf-suhuf. Semua ni ada dalam Quran. Tu hebatnya Quran. Tu sebab kita boleh tahu kisah-kisah yang dahulu kala yang Allah Ta'ala cerita pada kita. Cumanya ada sebahagian dalam Quran Allah Ta'ala sebut Allah musnahkan, Allah binasakan, nak merujuk kepada sebahagian sahaja yang Allah Ta'ala simpan. Yang kita duk tengok bahagian-bahagian arkeologi yang sekarang, orang-orang sejarah duk kutip tu, yang tu hanya sebahagian kecil yang Allah simpan. Tu pun kita tengok hebat dah, macam mana orang dulu boleh bina. Ada tak orang lah rajin pergi bina piramid pula? Orang Arab ni kaya, bina Burj Khalifa dan sebagainya, tapi piramid dia tak mau bina. Pasal apa? Wallahu a'lam.
Sebabnya nak merujuk bahawa piramid tu manusia yang sekarang tak mampu bina pun. Binalah sehebat-hebat mana bangunan pun, tapi nak bina piramid macam orang dulu bina pun tak boleh. Tak mampu. Kalau mampu dah lama dah orang buat. Tu je cerita dia. Manusia ni dia penuh dengan haloba. Dia rasa nak menandingi semua benda. Selagi dia boleh buat, dia akan buat. Tapi kalau kata tak ada tu, mana dia tak boleh buat. Sedangkan manusia yang hebat-hebat, manusia yang kaya-kaya, kalau setakat nak bina piramid, Allah apalah sangat kalau ikutkan. Tapi tak boleh bina. Sedangkan kalau di Dubai sekalipun sekarang ni tengah merancang nak membina satu bangunan. Bangunan tu shopping complex ada, pejabat pun ada, tempat tinggal pun ada. Tahu nak bina macam mana? Tergantung. Cara binaan dia adalah wallahu a'lam, dah start ke dulu, tapi yang saya tengok hari tu dia punya orang kata apa, seni bina dia tu, dia bina tu satu bentuk bangunan, cumanya tak melekat di tanah. Dia terapung ada satu belon yang sangat besar, belon tu akan berada di angkasa. Macam tu punya nak bina. Macam tu punya otak manusia. Tapi piramid pun tak boleh bina lagi. Hak tu baru piramid yang Allah simpan. Yang Allah Ta'ala dah hapuskan, lagi banyak, lagi hebat. Nak merujukkan kepada Allah Ta'ala ini, menceritakan semua perkara yang ada di dalam kitab-kitab yang lain. Itu sebab nanti bila di akhirat, umat-umat yang lain ni, dia jadi pelik. Kamu dengar mana yang kami ni dahulu mengingkari Nabi kami? Dia pelik. Macam mana kita ni umat bongsu, lahir pun belum lagi, berlaku pada zaman mereka. Tapi kita tahu bahawa keadaan mereka ni macam mana, perangai mereka ni macam mana. Mereka jadi pelik. Rupa-rupanya kita pun kata bahawa telah diceritakan oleh Rasul kami kepada kami melalui mukjizat Al-Quran. Dalam Quran ada semua dah. Tu hebatnya Al-Quran. Menghiaskan segala kitab-kitab itu adalah dengan Al-Quran. Dan menghiasi akan Al-Quran itu pula dengan perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Tu ini disebut Bismillah tu. Tuan-tuan jangan sebut Bismillah pula lepas ni. Bi yang kat depan tu maknanya dengan. Yang kedua tu pun dengan juga. Tapi dua-dua makna dengan ni lain. Dua-dua isim insyarah juga, membawa maksud kepada merujuk siapa selepas dia. Tapi yang siapa dia merujuk tu beza. B di situ tak sama. Satu ba yang merujuk pada dengan apa dihias akan Al-Quran. Ba yang kedua dengan nama kepada siapa nak merujuk selepasnya, yaknilah Allah. Jadi kalau nak baca macam biasa, baca je lah Bismillahirrahmanirrahim. Jangan pula, tengok hadis ni ada dua ba, baca dua ba. Tak sama. Dan Allah Ta'ala menghiaskan Al-Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka inilah dihiasi akan 10 perkara dengan 10 perkara. Sebenarnya nak cerita di sini adalah berkenaan Bismillah sahaja. Tetapi pengarang mengambil pada sekalian hadis. Dia ambil seluruh hadis, dia compile, dia letak dalam ni, dan kita pun boleh tahu dan kita boleh baca apa yang Allah Ta'ala hiaskan 10 perkara dengan 10 perkara. Cumanya berkenaan terperinci Bismillah, yang kata semua Al-Quran ada dalam Bismillah. Yang itu kita akan hurai, akan datang. Boleh, tak ada masalah. Tapi memang bosan sikit lah, sebab dia termasuk dalam pengajian tafsir. Dan yang seterusnya adalah waqala sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim kutibasmuhu minal abrari wa bari'a minal kufri wan nifaq. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mana menyebut akan dia akan Bismillahirrahmanirrahim, disurat akan namanya, ditulis pada namanya itu dari kalangan orang-orang yang abrar. Apakah ataupun siapakah orang yang abrar? Abrar ni maknanya kalau ikut tafsir Quran adalah orang yang berbakti, orang yang mana berkebajikan. Itu maksud orang-orang al-abrar. Selalu kita dengar surah Abrar, nama orang abrar, nama persatuan abrar. Tapi yang dimaksudkan oleh golongan abrar di hari akhirat adalah satu golongan khas yang Allah Ta'ala kumpulkan. Kita tahu bahawa mereka ini adalah orang-orang yang berkebajikan.
orang-orang yang berbakti. Jadi berkenaan dengan al-abrar ni Allah Ta'ala sebutkan di dalam suratul Mutaffifin ayat yang ke-18 sampai 22. Boleh baca nanti, buka suratul Mutaffifin 18 hingga 22, yang mana Allah Ta'ala sebutkan bahawa ingatlah wahai manusia, bahawa orang-orang yang mana berbakti itu Allah Ta'ala akan berikan kepada dia, innal abrara lafi illiyin, yaknilah sesungguh orang-orang yang abrar itu, orang-orang yang berkebajikan itu. Kalau orang beriman, hari ini kat Malaysia saja berapa juta orang beriman. Tapi orang yang beriman itu yang berkebajikan pula di atas imannya, hak ni tak ramai. Dia beramal pula di atas iman dia dan diusahakan pula atas iman dia, hak ni tak ramai. Maka golongan yang sebegini akan didaftarkan di dalam buku disebutkan sebagai illiyin. Dan golongan derhaka al-fujjar lafi sijin, golongan derhaka ataupun disebut sebagai golongan fujjar, golongan fajir, golongan yang derhaka kepada Allah, dituliskan, dicatatkan di dalam kitab sijin, yaknilah buku amalan-amalan buruk, buku kepada orang-orang yang berkelakuan hina. Ini dalam suratul Mutaffifin ayat 18-22. Tuan-tuan boleh baca balik lagi. Jadi orang yang mana al-abrar ni dia ada juga ciri-ciri dia. Orang yang abrar ni, ciri-ciri dia Allah Ta'ala sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Jadi kalau kata macam mana Ustaz nak jadi orang abrar? Dalil Quran terang benderang dah. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Di antara sifat orang-orang yang abrar ini adalah dia beriman kepada rukun iman tanpa ada sebarang keraguan. Tu cerita dia. Dalam tu dia akan sebut beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Nabi. Tu dalam ayat tu sebut. Tapi kalau dah dikompilkan oleh ulama-ulama, tu rukun apa nama dia? Rukun iman. Maka rukun iman itu dia beriman tanpa ada sebarang keraguan. Jangan menjadi orang yang mana, sekejap, aku kalau bab beriman dengan kitab ni boleh. Tapi kalau nak beriman dengan hari akhirat ni, dia kata, terlalu banyaklah benda-benda yang rasa tak logik. Ni jenis manusia yang suka fikir logik. Manusia yang suka fikir logik ni ada dua jenis. Satu yang terlalu pandai, dua yang terlalu bodoh. Ni manusia. Kalau jahil tak apa. Jahil ni makna dia orang yang tak tahu. La ya'rifu syai'a, tidak mengetahui akan suatu perkara. Tu makna orang yang jahil. Jahil ni jangan ingat orang bodoh. Tapi saya pernah sebut dah lah sebelum ni kat sini. Iaitu kalau kata awak ni jahil lah, jangan marah. Sebab kita semua ni jahil. Kita bukan tahu semua benda. Ada sebagai orang dia tahu benda A, benda B dia tak tahu. Tu maknanya jahil. Cumanya kalau orang yang jahil itu jadilah jahil yang basit. Jahil basit ni apa? Jahil yang mau belajar, jahil yang mau mengaji, jahil yang nakkan kepada pemberitahuan, jahil yang nakkan kepada pembaharuan. Ni jahil macam ni tak apa. Dia tak tahu tapi dia terima nasihat orang. Dia jahil tapi dia tahu kata dia ni kena ambil orang punya pengalaman. Ni tak apa. Tapi yang disebutkan sebagai bodoh ni adalah orang yang jahil murakkab. Jahil murakkab ni adalah orang yang mana, contoh, katalah dia ni tak reti mengaji, baca Quran tak reti. Kita kata awak ni jahil mengaji, maknanya dia tak tahu mengaji, bukan bodoh mengaji. Tak tahu mengaji. Sebab apa tak tahu? Sebab belum belajar. Jadi yang kata jahil murakkab ni, yang kata bodoh ni apa dia? Yang kata bodoh ni, kita dah hantar pergi mengaji, dah hantar pergi mengaji setahun dah, Iqra' 1 tak habis-habis lagi. Tu baru bodoh. Bukan makna bodoh pada bodoh yang jahat pula. Itu adalah bodoh kepada otaknya yang lembab sahaja. Yang bodoh kepada jahil murakkab ini adalah orang yang tahu tapi buat-buat tak tahu. Ni jahil murakkab. Satu bentuk kebodohan yang akan diazab oleh Allah Ta'ala. Kebodohan yang tak tahu sebab tak belajar, belum tentu Allah azab. Dan kebodohan kerana otaknya yang lembab, belum tentu Allah azab. Tapi kebodohan disebabkan oleh perbuatan sendiri, yang ini yang Allah Ta'ala akan azab. Maka yang pertama,
Ciri-ciri dalam surah Al-Baqarah 177 saya cerita sikit adalah orang yang beriman sungguh-sungguh kepada rukun iman. Yang kedua adalah orang yang beriman yang mana beramal sungguh-sungguh dengan rukun Islam. Semayang 5 waktu tak tinggal, nak menunaikan zakat tak tinggal, haji dia mampu dia tak tinggal. Apa sahaja yang ada dalam rukun Islam dia amalkan semua. Kalau dalam mazhab-mazhab lain, ulama-ulama dalam mazhab selain daripada Imam Hanbali, ijma' mengatakan bahawa orang yang sengaja meninggalkan sembahyang dan qiyas kepada rukun Islam yang lain hanya fasik. Tetapi kalau dalam mazhab Hanbali menjadi kafir terus. Itu sebab kalau orang yang fasik, menurut pandangan Imam Syafi'i, kalau dia nak jadi imam sembahyang, dia nak baca khutbah, hukum dia sah. Tetapi kalau dia nak jadi wali pernikahan, hukum dia tidak sah. Tapi kalau dalam mazhab Imam Hanbali, jadi imam pun tak sah, wali pernikahan pun tak sah. Bahkan bukan sekadar kena beristighfar, dia kena mengucap semula. Itu pandangan pada mazhab Imam Hanbali. Kalau mazhab Imam Syafi'i, contohnya dia nak nikahkan anak dia, tapi dalam masa yang sama dia ni orang tak semayang, dia ni kaki merokok, dia ni taik judi, dia ni taik dadah, tapi nak nikah anak walaupun berwakil wali. Ada sebagai orang yang kata, oh tak apa, saya berwakil wali dah. Mana boleh, memanglah Tok Kadi tu orang beriman, orang beramal. Tapi awak yang mewakilkan tu, awak yang menyampaikan. Kalau awak tak mewakilkan, naik Qadi tu tak boleh buat apa pun. Tapi kerana awak berwakil walikan, bermakna awak menggunakan hak awak sebagai wali. Maka selagi mana dia tak bertaubat, tak boleh dia jadi wali. Cari orang lain, walaupun dia masih hidup. Ya, walaupun dia masih hidup. Pak dia ada lagi, tapi pak dia ni fasik sungguh, memang tak nak taubat. Naik Qadi kata, sama-sama kita mengucap dan kita istighfar ya. Sebelum kalau akad nikah biasa macam itulah. Tak percaya tanyalah naik Qadi kita. Memang kita akan suruh mengucap dan kita akan suruh istighfar, sebab nak keluar daripada fasik. Tapi dia kata tak ada, saya tak nak mengucap, saya tak nak solat taubat, saya tak nak istighfar. Dia tak nak taubat, berkerah dia tak nak taubat. Maka pilih wali yang seterusnya. Yang sebelah bapak kan, pilih. Yang datuk ke, pak saudara, adik laki, abang apa semua, boleh pilih orang lain. Kalau kata semua fasik, ni dahsyat sungguhlah keluarga dia ni. Semua fasik, semuanya tak boleh pakai, semua tak nak taubat, maka berbaliklah hak tadi kepada bapak dia. Walaupun bapak dia tadi tak nak bertaubat, tak nak istighfar, tapi bapak dia tadi boleh mewalikan nikah anak dia dan nikah tersebut sah. Tu kalau dalam bab hukum lah. Tapi apa bahal pun kena tanya Ustaz Nazruddin kita, lebih tahu daripada saya. Saya ni mengaji asas-asas je. Munakahat tak pandai sangat. Kena tanya Naik Qadi. Nak menceritakan bahawa orang yang tak beriman dan tak beramal pada rukun Islam ni bukan perkara yang main-main. Bukan benda yang alah tak semayang je. Tak boleh. Besar dia punya tanggungjawab. Kalau dia seorang ayah, dia seorang bapa, dia seorang suami, sangat-sangat besar. Yang ketiga adalah orang yang mana memberikan harta yang dicintainya kepada, di antaranya adalah kaum kerabat. Dia tak kedekut. Dia cinta kepada harta tu, tapi lebih dia cinta kepada yang pertama kerabat dia, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang yang bermusafir, orang yang meminta-minta, dan orang yang memerdekakan hamba sahaya. Dia sayang harta dia, tapi harta yang dia sayang ni lebih dia sayang, maka dia berikan kepada anak yatim, kaum kerabat dia. Bahkan hukum dia berdosa kalau dia banyak bantu orang luar, tapi adik-beradik dia sendiri pun makan nasi dengan garam. Ada orang macam ni. Kalau masjid minta, no hal. Kalau YB minta, no hal. Kalau untuk dipanggil apa? Kelab yayasan ke apa, foundation yang kadang-kadang buat jamuan, lepas tu lagi buat derma. Tu. Kira nama dia lah top sekali buat derma. Orang lain derma 2,000, 3,000. Dia 500,000 sekali top. Tapi ahli kaum kerabat dia ada yang tak makan nasi dah 2 hari. Ada yang makan nasi dengan lauk minyak. Ada yang makan nasi dengan garam saja. Maka hukum dia haram dan berdosa. Sebabnya wajib dia mementingkan orang yang terdekat, baru dia pergi kepada
orang luar. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah sebut lebih afdal bersedekah kepada ahli keluarga dahulu sebelum bersedekah kepada orang lain. Ambil daripada mana kisah? Daripada kisah Abdullah ibnu Mas'ud. Orangnya orang susah, orangnya orang miskin. Lalu isteri dia kata, boleh tak kalau saya ada duit, saya nak sedekah pada suami saya, punya dahsyat. Maka Rasulullah kata itulah yang paling afdal, menolong sesama ahli keluarga, ahli kerabat dan sebagainya. Cuma kerabat ni maknanya adalah orang yang bukan mahram. Orang yang mahram dia bukan kerabat. Mahram ni adalah orang yang boleh dapat harta. Faham maksud dia? Orang yang boleh dapat harta. Kerabat belum tentu. Contoh kerabat ni apa? Sepupu. Dia boleh juga menjadi ahli keluarga kita, tapi dia boleh tak dapat harta waris? Tak boleh. Kalau kita mati dia tak boleh dapat harta. Tapi kalau orang yang mahram, orang yang mahram ni siapa? Adik-beradik kita, mak ayah kita, tok nek kita. Ni orang yang boleh mendapatkan harta kita sekiranya kita mati. Cuma dia ada susunan dan tata cara dia. Bila mana mati, okey, kita tengok dia ni tinggal siapa, siapa yang masih ada, siapa yang jauh, siapa yang dekat. Okey, kira siapa lelaki, siapa perempuan, kena kira. Dan orang yang mana abrar ini juga adalah orang yang mana menepati janji apabila dia berjanji, dan dia akan menjadi orang yang bersabar sekiranya dia berada di dalam kesempitan, penderitaan, dan jika dia berada di dalam peperangan. Ini juga ciri-ciri kepada orang yang abrar. Kalau tuan-tuan nak tahu lebih lanjut dan nak lebih lagi, maka bukalah surah Al-Baqarah ayat 177. Maka Nabi SAW bersabda bahawa orang yang berkata Bismillahirrahmanirrahim disuratkan namanya daripada abrar. Dah kenapa yang saya nak bagi tahu banyak pasal abrar tadi? Sebab nak jadi orang abrar seperti yang saya sebutkan tadi, bukan wenang-wenang, bukan mudah-mudah. Tapi dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim banyak kali dalam hidup dia, buat apa pun bismillah, Allah Ta'ala catat nama dia, ambil buh dalam golongan orang-orang yang abrar. Senang cerita, fast track. Dia ni nak sedekah banyak, duit tak apa ada. Dia ni nak jadi orang yang mengajar, ilmu pun dia pun segan. Jadi macam mana nak jadi orang yang abrar ni? Maka dengan mengamalkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, Allah gabungkan namanya bersama orang-orang yang abrar. Yaknilah orang yang benar dan pada taatnya, dan lepaslah ia daripada kufur dan nifaq. Terlepas dia daripada orang yang kufur. Kufur dia bukan kafir lah. Kufur ni jangan salah faham. Kafir itu kafir lah. Kufur ni adalah orang yang tertutup daripada mensyukuri nikmat Allah. Allah Ta'ala tak izinkan dia menjadi orang yang bersyukur. Bahayalah. Dan orang yang nifak, nifak ni menghampiri pada sifat munafik, orang-orang munafik. Perbuatan-perbuatan bertalam dua muka, nifak. Perangai-perangai yang keji dan hina. Dan yang terakhir adalah riwayat daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata ia, barang siapa yang berkehendak bahawa dilepaskan dia daripada malaikat Zabaniyah yang 19, maka hendaklah berkata dia Bismillahirrahmanirrahim, maka bahawasanya ia 19 huruf, supaya menjadi Allah Ta'ala akan tiap-tiap satu huruf itu daripada penjagaannya ataupun peliharaannya daripada seorang daripada mereka itu. Nak terlepas daripada malaikat Zabaniyah. Ustaz, dalam neraka ada 19 aja. Ada dalil tak? Ada, jangan risau. Dalil dia adalah di dalam surah Al-Mudaththir. Boleh buka surah Al-Mudaththir ayat yang ke-30. Kata Allah Ta'ala, alaiha tis'ata ashar, di atasnya ada 19 malaikat. Di mana? Di dalam neraka yang menjaga orang-orang yang derhaka. Bukan menjaga tu mana kata menjaga kebajikan dia, tak. Menjaga supaya mereka ini tidak terlepas walaupun satu daripada azab mereka. Dia jaga sungguh, nak pastikan bahawa setiap satu azab yang dia perlu kena, dia kena. Tu makna jaga di dalam neraka. Bukan jaga tu dah makan ke belum, nak minum apa encik, itu bukan. Tu dalam syurga. Jadi orang yang dalam neraka ni, kenapa ada dalil mengatakan 19? Kisah dia begini. Ada orang-orang kafir, dia tanya pada sahabat Nabi, dan dia ada juga tanya pada Rasulullah, sahabat Nabi ni. Dia tanya, dalam neraka tu ada banyak mana malaikat, ada banyak mana yang tukang azab.
Maka Allah Ta'ala turunkan ayat ni, kata bahawa dalam neraka ini malaikat Zabaniyah ada 19. Maka bila mana ditahu bahawa 19, dikatanya oleh orang-orang Yahudi dan juga geng-geng Abu Jahal ni, dia kata, alah 19 aja, kami ramai. Nampak, dia nak hina. Dia menghina Rasulullah, dia hina para sahabat. Dia kata neraka Allah Ta'ala tu 19 aja malaikat. Aduh, kami ni ramai. Dia kata, yang kaum Quraisy ni, yang kafir Yahudi ni, dia kata kami ni beribu. Malaikat kamu yang jaga neraka 19 aja. Nanti kami sigung kepala seorang-seorang. Begitulah lebih kurang maksud. Mereka menghina ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala ni tak perlu pada malaikat. Tu kita orang beriman ni, kita faham Allah tak berhajat pada segala sesuatu. Jadi kenapa Allah Ta'ala buh juga 19 malaikat ni? Untuk orang yang beriman akan bertambah takut dan keimanan. Akan bertambah takut dia dan bertambah iman dia. Dan pada orang-orang yang kafir, dia akan semakin jauh daripada rahmat dan kasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Daripada mana hadis saya rujuk tadi, yang diriwayatkan oleh Ibnu Martawih daripada Al-Bara', berkenaan dengan serombongan Yahudi pernah tanya berkenaan dengan penjaga-penjaga di dalam neraka. Jadi orang-orang tak beriman ni dia akan tertipu lah. Dia kata, Allah 19, kami ada ramai, kata. Kami yang kufur ni ada 3,000 orang. 3,000 orang setakat nak lawan 19. Dia kata, di gamaknya dia ingat 19 malaikat tu sah badan dia. Dia ingat 19 malaikat tu besar macam dia besar. Tak, malaikat yang 19 tu walaupun penghuni neraka, giginya saja Rasulullah sebut, gigi orang neraka besar gunung Uhud. Ayuh ustaz, besarnya ahli neraka? Iya. Sebab tujuannya adalah, tafsir sebut, Allah Ta'ala bagi besar orang-orang dalam neraka ini. Sebab bila katalah kulit dia, bukan kulit lah, katalah tangan dia, tangan dia katalah 2 hasta panjang tangan dia, maka Allah Ta'ala nak azab tangan dia dan nak bagi dia rasa kesakitan yang semaksimal punya sakit. Maka kaedah dia adalah Allah Ta'ala besarkan. Bila besar, pada awalnya kalau kata kena bakar sini, rasa kena bakar tu cuma 2 hasta je. Tapi kalau Allah bagi besar 10 hasta, maka sakit dia 2 hasta ke 10 hasta? Sakit 10 hasta. Supaya mereka bertambah rasa sakit, supaya bertambah lagi rasa seksa. Itu sebab kenapa penghuni neraka giginya saja besar gunung Uhud. Bukan semua gigi, sebatang gigi besar gunung Uhud. Punya besarnya ahli neraka. Bayangkan besar malaikat, jangan khabar, lebih besar dan lebih kuat daripada orang-orang yang berada di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan bila mana orang ni dah masuk dalam neraka, orang-orang yang kafir tadi tu, yang mana kena azab lama disebabkan hina tadi tu, Allah Ta'ala sebut pula di dalam surah Al-Mu'min ayat ke-49. Keadaan mereka di dalam ni, orang-orang kafir ni, bila mana dah diazab ratusan tahun, ribuan tahun, jutaan tahun, dia kata apa pada Allah Ta'ala? Dia kata, Allah bersalamat, Udu'u rabbakum yukhaffif anna yawman minal azab. Dia kata, dia minta pada malaikat, wahai malaikat, mintalah dengan Allah, mohonlah kepada Allah. Dia kata, itu maksud udu'u, mintalah, mohonlah kepada Allah. Untuk apa? Dia nak yukhaffif. Yukhaffif ni makna apa? Nak meringankan yang paling ringan. Tu maksud, kita mengaji najih lah, najih mukhaffafah. Maksudnya apa? Najih ringan. Jadi yukhaffif ni maknanya yang paling ringan dah. Bagilah kami azab yang paling ringan. Bukan minta lama, dia minta adalah yauman. Yauman ni maksudnya sehari saja, satu hari, one day. Punya lama juta tahun kena azab, minta kepada malaikat, mintalah pada Allah Ta'ala, supaya Allah Ta'ala itu akan mengurangkan, meringankan, bukan bagi tak ada, bagi ringan azab kami selama satu hari saja. Jadi di dalam tafsir yang lain, tapi lagi panjanglah pula nanti cerita dia, tapi saya ceritakan secara ringkas. Dalam tafsir yang lain mengatakan bahawa malaikat tidak menjawab dia punya permohonan tu selama ratusan tahun. Dia bukan macam kaunter JPJ. Kita pergi kaunter JPJ,
Bila ni time aku ni kata anda akan dilayan sebentar lagi. Kan kalau kita ambil tiket, dia tulis anda akan dilayan sebentar lagi. Kata sebentar ni 5 minit ya. Tapi tunggu sampai 50 minit. Ni bukan sebentar. Lama ni. Tu pun kita rasa lama. Baru kaunter JPJ, baru kaunter JPN, baru kaunter pejabat agama contohnya. Tapi di neraka Allah Ta'ala, dia buat permohonan kepada malaikat. Malaikat buat tak reti selama ratusan tahun. Bayangkan tunggu malaikat jawab. Bukan tunggu Allah jawab, tunggu malaikat jawab ratusan tahun. Lepas ratusan tahun baru malaikat jawab. Dan jawapan itu sudah pasti jawapan yang mengecewakan pada permohonan mereka. Kita buat permohonan BRIM, tak ada jawapan, baru 2 bulan kecewa dah. Malaikat ni dia tak layan ratusan tahun. Itulah di antara keperitan bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak membenarkan hukum hakam Al-Quran. Ia adalah orang yang akan disiksa dengan satu jenis siksaan yang tidak tergambar oleh akal fikiran kita. Kita dok sangka kata, oi dahsyatlah teruk. Yang sebenarnya jauh lebih teruk lagi. Maka itulah yang perlu kita takutkan. Maka daripada asbab ketakutan yang tersebut, maka bertambahkan lagi lah iman dan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, wallahu alam. Cukup sekadar itu sahaja. InsyaAllah kita akan bertemu semula pada bulan hadapan. Saya tahu tuan-tuan pun penat lah semalam Azhar Idrus. Hari ni Ustaz saya pula Azhar Idrus malam pun mula-mula saya pergi 6.40 saya pergi 6.40 tu pun peniaga penuh, kereta pun penuh. Tak apalah, balik sekejap sebab 6.40 tu nak tengok kawasan je. Saja nak tengok, nak lalu. Saya tanya kawan saya, kalau kenal Cik Megat, dia penolong SU menjadi daerah, saya tanya parking luar parking dalam. Dia kata parking luar Ustaz. Saya pun kata, tak apalah, pergi tengok. Kata 6.40 tuan-tuan. 6.40 ni waktu asar lagi, boleh main asar lagi. Dah penuh orang dah. Kemudian saya kata, tak apalah, sekejap lagi lepas mayan maghrib kat rumah saya pergi. Saya pun mayan maghrib dulu kat rumah, baru nak pergi. Pipi tu, memang tak ada tempat kat saya. Tak ada, duduk kat luar, tengok skrin je. Punya ramai manusia. Di antaranya saya yakin ada tuan-tuan lah sekali di dalam majlis ilmu. Kita meraihkan ulama yang hadir di bumi Taiping kita. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau akan membawa lagi keberkahan di bumi kita Taiping, nak membawakan lagi kasih dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.